Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, Op Benteng. Operasi bersepadu oleh pasukan keselamatan untuk mengekang jenayah rentas sepadan daripada memasuki perairan negara, khususnya sindiket penyeludupan migran. Kapal diraja atau KD Lekiu, kapal perang kelas frigat milik Tentera Laut Diraja Malaysia, antara yang digunakan ketika bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Pelayaran Selat Melaka ini turut disertai wartawan Nur Izzati Luqman. Kami pada ketika ini, KDLQ sedang melaksanakan rondaan pengawasan sempadan. Dalam konteks operasi kita pada waktu aman ini, kita menumpukan penguasaan dalam menentukan integriti wilayah maritim kita ini tidak diancam oleh anasir tindakan jenayah di laut. National Task Force ni diwujudkan atas arahan MKN. Tujuan utama National Task Force adalah supaya operasi sepadu yang kita namakan Ops Benteng ini, satu benteng untuk memastikan tiada parti masuk melalui jalan-jalan tikus ataupun sempadan kita. Menerusi NTF, maklumat perisikan dan aset ketiga agensi teras iaitu Tentera, Polis dan Maritim Malaysia digabungkan. Dalam melaksanakan operasi bersepadu interagensi ini, kami berada jauh di lautan. Sebagai aset TLDM dengan kemampuan dan keupayaan sebagai kapal perang yang kita boleh berada jauh di lautan, keupayaan khususnya dari segi sensus di atas kapal ini, kita mampu melaksanakan pengawasan surveillance. Sepanjang operasi, KD Lekiu turut dilengkapi sebuah helikopter Superlink Mark 100 yang dikendalikan Skuadron 501 dari Markas Udara TLDM. Ataupun helikopter maritim milik ATM antara yang berperanan penting di dalam Op Benteng ini, dan pemantauan akan dilakukan sejauh kira-kira 40 batu nautika ataupun kalau jika di darat adalah sejauh kira-kira 80 km dari jarak ketinggian 400 kaki. Sekiranya terdapat sebarang pergerakan kapal ataupun bot yang mencurigakan, Superlink akan mengenal pasti dan beri maklumat kepada pihak kapal. Pada 16 April yang lalu, pada ketika itu kita telah berjaya menghindar bot parti cuba memasuki utara Selat Melaka. Jadi dengan keupayaan kita, Superlink pesawat yang kita ada, kita mampu mengelak pendaratan bot-bot parti ini dan seterusnya kita mengiringi mereka keluar dari perairan kita. Telah berkhidmat selama hampir 20 tahun di dalam TLDM dan ini adalah tahun ketiga saya berada di KDLQ. Okey, saya ditugaskan sebagai Ketua Seksyen Combat bagi KDLQ. Jadi saya akan memastikan segala sistem-sistem di kapal dapat beroperasi untuk memastikan kami dapat memintas kemasukan bot-bot parti. Kata sir, GO sir, permission to enter sir. Baru-baru ini, negara digemparkan dengan pencerobohan lebih 200 pendatang asing tanpa izin di Langkawi, Kedah. Kapal dinaiki mereka dipercayai dibocorkan dan enjin dirosakkan sebagai modus operandi bagi mengelak daripada diusir pasukan keselamatan. Cabaran yang pertama adalah proximity ataupun berapa dekatnya daratan antara semenanjung dengan
serantau kita. Ini bermaksudnya reaction time. Jangka masa untuk kita react amat suntut. Ada di antara jaraknya kurang daripada 10 batu nautikal. Kalau you bayangkan kalau ada kelajuan bot yang 30 knot, 10 nautikal mak tu 20 minit sampai dah. Maknanya kita kena sentiasa ada situation awareness. Siapa yang ada di perairan tersebut, bot apa mereka buat, itu yang kita kena sentiasa periksa bot dan sebagainya. Lekyu! Pada! Setelah mendapat maklumat berkenaan pergerakan kapal ataupun bot yang mencurigakan, tim geledah akan digerak untuk ke lokasi sasaran bagi membuat pemeriksaan yang lebih dekat. Untuk melaksanakan ini, kita panggil boarding party. So boarding party kami ini berpakaian yang lengkap lah dengan aspek-aspek safety tersebut. Mereka telah fleet integration training dalam menangani situasi-situasi ini sebelum melaksanakan operasi ini. Kami nak semak semua kamu punya ruang kargo. Buka sekarang. Okey, bot ambil jarak sikit. Kita tengok daripada jauh. Tak ada. Betul tak ada? Sudah tentunya kita ada SOP terbaru yang kita keluarkan. Kita menangani situasi norma baru ini dengan betul. Okey, semasa musim PKP ini iaitu semasa penularan wabak COVID-19, pihak TRDM hanya akan merapat ke bot sasaran tetapi tidak akan menaiki bot terbabit tanpa sebarang sebab yang kuat. Ia bagi mengelakkan penularan COVID-19 kepada anggota TRDM. Kita complete kita ada PPE kita menjaga approach dan jarak kita untuk melaksanakan sesuatu evolusi tersebut. Kita tak semudah hanya menghantar tim menggeledah kita untuk menggeledah sesuatu bot terus begitu saja. Tidak. Okey, ada nampak bot-bot kecil di kawasan persekitaran ni yang membawa parti. Usaha-usaha bersepadu di kalangan semua agensi ini secara tidak langsung memberi tekanan juga kepada penjenayah-penjenayah untuk tidak mengambil mudah soal-soal seperti ini. Kita tidak leka dalam soal-soal berjaga dan bersiap siaga. Kalau kita tidak bersiap siaga, siapa lagi yang nak memelihara pertahanan negara ni? Difahamkan, terdapat lebih 500 lokasi hotspot di seluruh negara disyaki menjadi lokasi pendaratan parti. Saya terus terang, National Task Force ni strive on intelligence. Maklumat, information ataupun apa yang kita terima supaya kita boleh react. Tapi sekarang ni cabaran kepada kami, kita tidak boleh hanya react. Kita kena proaktif. So kita kena ada strategi proaktif. So let's work together. Stop this. Menurut rekod, sejak 1 Mei 2020, lebih kurang 1,000 parti dan hampir 200 tekong berjaya ditahan menerusi Ops Benteng. Penguatkuasa yang bersekongkol dalam sindiket penyeludupan parti juga diburu dan ditahan. Hentikanlah jadi tekong, jadi tali barut dan sebagainya. Benda ni perlu merupakan satu whole of government action dan rakyat Malaysia kena bersama dengan yang beruniform dengan kerajaan kita supaya kita sama-sama dapat mengatasi masalah. Ini berkenaan dengan safety dan security negara ni. Tak boleh dikompromi lah. Tidak kira air tenang atau bergelora, tugas tetap digalas dengan penuh komited dan dedikasi oleh pasukan TLDM. Setinggi mana pun dilambung ombak, tetap teguh bersemangat menjaga kedaulatan perairan negara. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Nak duduk berdekatan. Yang itu di luar kawalan kami. Kami dah nasihatkan penjarakan. Kami memang restoran. Seorang lelaki ditemukan mati lemas ketika keluar memancing di Kota Baru, Kelantan. Menurut Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kota Baru, Syobirin Abdul Kadir,
Mayat mangsa ditemukan pada jarak lebih 1 kilometer dari lokasi terakhir mangsa dipercayai memancing. Seorang lelaki yang hilang ketika keluar memancing 500 meter dari rumahnya ditemukan mati lemas. Menurut Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Shobirin Abdul Kadir, keluarga mangsa yang mencari di lokasi kejadian mendapati hanya motosikal dan peralatan memancing mangsa sahaja yang ditemui. Sukan Penyelamat di Air daripada Balai Bomba Kota Baru telah pun melakukan selaman di kawasan lokasi yang terakhir dipercayai mangsa lemas, di mana kita telah memulakan pencarian dengan selaman dan juga kita mencari di surface, di permukaan dengan menggunakan bot yang kita ada. Operasi pencarian ditamatkan kira-kira jam 2.30 petang selepas mayat Wan Hafizan Wan Husin, 42 tahun, ditemui. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk dibedah siasat. Tunggu. Seorang wanita warga asing maut ditikam suaminya. Dalam kejadian jam 9.30 pagi itu, mangsa dipercayai dibunuh selepas bertengkar dengan suaminya. Pemeriksaan awal mendapati 2 kesan tikaman dan 1 torehan di bahagian badan serta lengan kanan mangsa. Pisau tu pisau pemotong sayur. Mungkin daripada dalam rumah tu sendiri kot. Okey, kepunyaan sama ada suspek tu mangsa ataupun keluarga tu lah. Suspek berjaya ditahan kira-kira jam 3 petang pada hari yang sama di sekitar Kota Baru. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tengku Anis untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Saudara, siapa sangka ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, terdapatnya premis yang menjual minuman keras masih beroperasi. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Niezani Muhammad Faisal, setelah pemeriksaan dijalankan, terdapatnya cubaan untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Kononnya, premis mereka hanya menyediakan hidangan makanan. Bagaimanapun, gagal. Ikuti pemantauan yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya bersama wartawan Haziq Hamid. Dalam membantras wabak COVID-19, 16 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dengan kerjasama Majlis Perbandaran Petaling Jaya melancarkan operasi pemantauan di seluruh daerah. Operasi ini menyasarkan premis pusat hiburan yang beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan aduan awam, pihak polis berjaya mengesan sebuah premis di sekitar Kota Damansara yang menyajikan minuman keras. Bukan sekadar menjamu minuman keras, malah pemilik premis ini tidak menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan kesemua pelanggan-pelanggan di premis ini akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 dengan kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Menjadi modus operandi terbaru pemilik premis dengan menyediakan hidangan makanan kononnya bagi mengaburi pihak berkuasa ketika tempoh PKP. Mereka nak duduk berdekatan. Yang itu di luar kawalan kami. Kami dah nasihatkan penjarakan. Kami memang restoran dan menyediakan minuman keras, itu saja. Tapi disebabkan terima maklumat awam, komplain daripada orang awam, jadi kita terpaksa bertindaklah. Ada juga dalam kalangan pelanggan yang memberi 1,001 alasan bagi mengelak daripada dikompaun. Sebab saya datang pukul 9. Saya datang pukul 9, lepas tu saya dapat saman 1,000. Waktu polis datang tu kita duduk just nak tengok menu je. Okey, untuk makluman kamu, kami datang tadi 8.45. Okey, kami serbu, saya masuk, datang 8.45 sampai. Dan bila sampai, semuanya dalam keadaan yang ramai, dan jadi bila dah ramai tanpa ada penjarakan sosial, jadi kita terpaksa kita akan keluarkan kompaun. Tapi barat memang salah diorang lah, mana boleh kita salahkan semua orang. You ada hak kamu boleh ni, mana kamu boleh challenge di mahkamah, itu hak kamu.
Kru 999 bergegas ke dataran 32 Petaling Jaya setelah pihak polis menerima laporan terdapat pusat hiburan yang beroperasi. Kehadiran kami ternyata tidak disenangi pelanggan di premis hiburan ini sehingga mereka bertindak melakukan provokasi. Saya punya bisnes lagi tu, saya buat sound system tau. Saya buat sound system. Sound system kosong. Kosong. Siapa mau buat ni? Apa acara kahwin, acara kahwin tanah, acara engagement tanah kosong. Buat tadi lah. Bayar stok, bayar stok juga. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal, seramai 269 orang telah dikompaun atas kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa yang kita dapati adalah beberapa pusat hiburan ataupun pub-pub yang turut ada lesen restoran menjalankan operasi. Apabila mereka jalankan operasi, mereka tidak mematuhi syarat-syarat lah. Mereka melanggar syarat. Dalam seminggu ni, 5 pub-pub ataupun pusat hiburan telah pun kita jalankan pemeriksaan dan seramai 269 orang telah kita kenakan kompaun kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi saya berharap masyarakat sama-sama memainkan peranan, bertanggungjawab dalam pada kita menjalani kehidupan balik seperti biasa, tapi kita ada norma baru, the new norm. Pusat hiburan ini diarah tutup serta-merta kerana melanggar Akta 342 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Haziq Hamid, 999. Bawa istighfar cik, bawa istighfar. Kerana telefon bimbit, nyawa melayang. Seorang lelaki maut ditikam setelah ditemukan terbaring berlumuran darah di kaki lima di Klang, Selangor. Berdasarkan siasatan awal, kejadian ini dipercayai disebabkan oleh kecurian telefon bimbit. Perinciannya bersama wartawan Faizal Murad. Tular di laman sosial Facebook, sebuah video memaparkan kes tragis melibatkan seorang lelaki yang maut ditikam. 999 ke lokasi kejadian di Klang, Selangor bagi mendapatkan maklumat yang terperinci. Mangsa dipercayai daripada kawasan laluan tangga ini menuju ke rumah kediaman yang terletak di bahagian atas rumah kedai ini sebelum bergerak ke hadapan sebuah pasar raya sebelum mangsa rebah dalam keadaan perutnya berlumuran darah dipercayai akibat ditikam. Dan kejadian itu disaksikan oleh jururuang yang bertugas di pasar raya ketika itu dan juga rakan mangsa yang seterusnya bertindak menghubungi pihak polis. Hasil siasatan awal polis, lelaki warga tempatan itu dipercayai ditikam tidak jauh dari lokasi kejadian. Insiden dipercayai berpunca daripada kecurian telefon bimbit milik mangsa yang seterusnya melibatkan campur tangan kumpulan lain. Majoriti daripada mereka juga dipercayai aktif dalam pengambilan dadah. Hasil siasatan kita mendapati motif kepada kejadian bunuh ini adalah disebabkan oleh isu penagihan dadah dan juga isu kecurian telefon bimbit milik mangsa. Jadi mangsa berumur 24 tahun, berasal daripada Sabah dan telah menetap di Klang hampir 10 tahun. Jadi hasil daripada siasatan kita dan juga maklumat risikan, kita telah berjaya menahan dan menangkap 7, iaitu terdiri daripada 5 lelaki dan juga 2 wanita. Selepas 2 jam daripada kejadian ini berlaku. Dan semua tangkapan ini ditahan reman sehingga 29 bulan Jun 2020. Dan kita percaya dengan tangkapan ini kita telah berjaya menyelesaikan kes bunuh ini.
Begitupun, pihak polis masih giat memburu suspek terakhir yang masih bebas. Polis memohon bantuan orang ramai untuk tampil menyalurkan maklumat bagi penahanan suspek ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Laporan Faizal Murad, 999. Bawa istighfar, cik. Bawa istighfar. Nekat kerana terdesak. Seorang remaja berusia 19 tahun bertindak berani merompak sebuah bank di cawangan Air Tawar 5, Kota Tinggi, Johor. Video itu sempat dirakam orang ramai dan menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 20,000 tontonan. Situasi menjadi lebih tegang apabila suspek mengacukan senjata ke arah leher pelanggan bank untuk dijadikan tebusan. Dan tindakan agresif ini pastinya mendapat kecaman netizen. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin boleh kongsikan bersama kita apakah pendapat menonton video tersebut? Pendapat saya, tak sepatutlah perkara macam tu berlaku. Dia pun budak lagi, kesian. Kalau nak buat sesuatu, fikirlah buruk yang berlaku masa depan, keluarga dan orang yang kita sayang ni lah. Bertindak demi keselamatan. Perbuatan suspek menyebabkan pengawal keselamatan bank yang bertugas melepaskan tembakan ke arah rusuk kanannya. Dan akibat tembakan ini, suspek maut di tempat kejadian. Difahamkan yang sebenarnya suspek itu hanya berusia 19 tahun dan mungkin dijadikan satu nasihat atau pandangan melihat situasi yang berlaku ini, apa yang disampaikan? Okey, semua pihak rakyat Malaysia harus memandang serius perkara ini agar perkara ini tidak berlaku lagi. Kerana kita dapat apa yang kita faham sebenarnya ramai yang memerlukan kewangan. Jadi keadaan ini kita tak jangka dan sebenarnya ibu bapa juga main peranan untuk memantau anak-anak dari semasa ke semasa aktiviti anak-anak kan, supaya tidak berlaku lagi situasi sebegini. Jadi umur 19 ni sepatutnya mungkin beliau dalam situasi bekerja atau sambung belajar. Jadi apabila berlaku keadaan sebegini, sangat rugilah. Baik, kami mendapatkan pandangan pakar psikologi dari Persatuan Psikologi Malaysia, Dr. Shazli Izzat Ghazali, untuk berkongsikan apakah sebenarnya faktor yang mendorong seseorang remaja untuk melakukan tindakan sedemikian. Bawa istighfar, cik. Bawa istighfar. Okey, kalau kita lihat golongan yang terlibat adalah golongan remaja dan mereka adalah golongan yang bagi saya fragile lah. Iaitu kalau kita lihat golongan remaja ni dia merupakan golongan yang melalui proses peralihan iaitu daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Okey. So dari segi fizikalnya, dari segi pemikirannya, kognitifnya, begitu juga dengan segi emosinya. So kalau kita lihat mungkin faktor yang mendorong remaja ini bertindak sedemikian, ada faktor-faktor dia. Antaranya adalah tekanan. Mungkin disebabkan oleh tekanan. Tekanan ni boleh datang daripada ahli keluarga, boleh disebabkan oleh rakan sebaya ataupun boleh disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang remaja tadi untuk bertindak di luar daripada kemampuan dia sebagai seorang remaja. Okey. So kalau kita lihat daripada sudut ini tingkah laku yang dihasilkan oleh golongan remaja ini adalah tingkah laku agresif, iaitu tingkah laku yang dimotivasikan oleh kemarahan, keganasan ataupun ada sifat pertandingan. Mungkin kita tak tahu dan tingkah laku ini diarahkan kepada orang-orang tertentu ataupun objek tertentu dan
bila diarahkan kepada orang tertentu dan objek tertentu, dia juga boleh dilihat sebagai bertujuan untuk mengganggu dan membahayakan serta memusnahkan diri seseorang itu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashman Baja, siasatan mendapati bahawa suspek tidak memiliki sebarang rekod jenayah dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 307 dan 393 Kanun Keseksaan. Berapa orang semua? 8 orang. Tak apa ni IC orang yang dalam ni. Awak-awak apa semua? IC ni. Seorang wanita tidak serik menjadi ulat tiket walaupun adiknya sendiri telah pun ditangkap atas kesalahan menjual tiket bas secara tidak sah. Wartawan Fatin Amira Natasha Muhammad Nordin menyertai ops khas ulat yang dijalankan di hentian bas Jalan Duta, Kuala Lumpur. Dia tak benarkan daripada depan kaunter tu. Itu orang lain buat trik saya juga, adik saya juga yang kena. Bila? Tahun lepas, bulan puasa. Saya tak ada untung, saya kerja kaunter. Sebab saya kaunter, saya yang bayar kaunter. Saya kerja sendiri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur terus komited dalam membanteras kegiatan penjualan tiket secara tidak sah. Operasi khas ulat yang digerakkan 15 anggota dan pegawai penguatkuasa JPJ dijalankan di hentian Jalan Duta dan Terminal Bersepadu Selatan. Bermula jam 10 pagi, operasi dimulakan dengan penyamaran di hentian bas Jalan Duta bagi mengenal pasti individu bergelar ulat tiket. Describe sebagai ulat tu, dia tak boleh lah kita nak kata orang yang duduk kaunter. Sometimes dia duduk je kat kaunter tapi dia tak approach. Kita tak boleh kata dia ulat. Sebab sometimes dia pekerja kan, so dia boleh duduk. Dia boleh, cuma aktiviti penawaran tu yang dia tak boleh dibenarkan. Sebab bila dia menawar, dia dah di bawah, dia dah against to Section 2051 tu. So jadi pada saya, kalau dia tak menawarkan apa-apa, it's not ulat. Hasil risikan yang dilakukan, seorang wanita berusia 39 tahun ini berjaya ditahan pihak berkuasa apabila dia membuat penawaran tiket di luar kaunter. Yang depan buat okay. Tapi bukan saya seorang je, semua duduk kat depan kaunter je tuan. Tidak serik, malah merugikan penumpang dan pembeli. Setelah hampir setengah jam kami berada di hentian bas Jalan Duta ini, pihak berkuasa berjaya menangkap seorang ulat tiket yang dikatakan tidak serik dan masih lagi melakukan aktiviti ini. Tiket waktu PKP tak ada harga naik. Berdasarkan maklumat orang ramai, kegiatan penawaran oleh ulat tiket ini semakin berleluasa terutamanya di musim perayaan. Kita dapat membuat 2 tangkapan orang kena tahan OKT, iaitu satunya di TBS pada pukul 5 pagi dan kita dapat berjaya menyita sebuah teksi dan kita laksanakan di Terminal Duta dan kita dapat menahan seorang ulat tiket pada pukul 11.30 pagi. Suspek kemudiannya dihadapkan di Mahkamah Jalan Duta di bawah Seksyen 205-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Usaha ini bagi memastikan kegiatan ulat tiket akan terus dibanteras sehingga ke akar umbi. Selesai perbicaraan tertuduh ulat tiket yang berjaya ditangkap di hentian bas Jalan Duta, ibu kepada 4 orang cahaya mata ini mengaku bersalah dan hakim menjatuhkan denda RM7,500 Malaysia. Fatin Amira Natasha Muhammad Nordin, 999. Pintu negara masih ditutup kepada warga asing. Namun kegiatan penyeludupan barangan masih dikesan di perairan pantai timur. Teh timbang dan minyak masak antara yang diseludup keluar secara haram ke negara jiran. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai operasi bersama pasukan polis Marin Wilayah 3 Pengkalan Kubur bagi mematahkan kegiatan penyeludupan di Sungai Golok. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Pengkalan Kubur mempergiatkan ops COVID-19 di Sungai Golok bagi memastikan perairan negara tidak dibolosi penceroboh.
Rondaan rutin secara badi atau berdu ini dilakukan sepanjang tempoh PKP pada bulan Mac lalu sehingga PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos depan. Dan rondaan ini dilakukan secara 24 jam bagi memastikan perairan negara tidak dicerobohi oleh penceroboh dan juga penyelundup yang dikuatiri membawa penularan wabak COVID-19 daripada negara luar memasuki Malaysia. 2 buah aset laut termasuk amphibious Sea Legs digunakan dalam pemantauan yang diketuai Pegawai Pemerintah Markas Operasinya ASP Muhammad Rizwan Ahmad. Bot PSC ni dia memantau sepenuhnya kawasan Sungai Golok dan juga kawasan-kawasan yang kita kena pasti hotspot, kawasan laluan tikus, pekalan-pekalan haram yang telah kita kena pasti. Kita mengetatkan lagi kita punya penugasan supaya tidak berlaku Sungai Golok dibolusi oleh pendatang tanpa izin daripada negara jiran. Kita nampak tidak berlaku lagi aktiviti lintas sepadan dan juga tidak berlakunya aktiviti penyelundupan. Setelah kita tingkatkan lagi pemantauan di kawasan Sungai Golok ini, terutamanya pada waktu malam. Tambahnya lagi, kelebaran Sungai Golok kira-kira 20 meter yang memisahkan antara Malaysia dan Thailand jelas menjadi cabaran kepada pasukannya dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Panjang Sungai Golok ni lebih kurang 95 km. Jadi walau bagaimanapun pihak pasukan polis Marine kawasan tanggungjawab kita boleh rondaan sehingga sampai ke Kubang Pak Hitam, iaitu lebih kurang dalam 24 km saja. Lepas pada itu di kawasan sungai tersebut berjeram dan berbatu. Walaupun berjeram berbatu, ada tim unit risikan membuat pemantauan di kawasan pesisiran sungai ini tersebut. Di samping pasukan polis Marine kita ada penguasa-penguasa daripada agensi atau jabatan lain. Dan jadi kita kerjasama antara kita dengan penguasa Thailand adalah amat baik. Jadi kita sentiasa bertukar-tukar maklumat dan juga menjalankan rondaan bersama dengan dia. Selain melakukan rondaan di sekitar 88 buah pengkalan haram dari Tumpat hingga ke Rantau Panjang, pemisahan ke atas bot-bot nelayan turut dilakukan. Bot-bot ikan tempatan yang melalui Sungai Golok ini turut diperiksa oleh pasukan polis Marine bagi memastikan mereka mematuhi syarat SOP yang ditetapkan ketika PKPP ini. Dan pihak PPM turut mengingatkan mereka agar memakai jaket keselamatan sebelum melakukan kegiatan menangkap ikan di perairan ini. Segenap ruang bot kelas A ini diperiksa bagi memastikan nelayan tempatan tidak bersubahat dalam menjalankan kegiatan penyelundupan pendatang asing tanpa izin dan barangan bersubsidi. Berapa orang semua? 8 orang. Kita apa ni? IC orang yang dalam ni? Awak-awak apa semua? IC tu. Bawa IC. Macam-macam takut nanti ada aktiviti lain ni. Sulah aktiviti lain. Pembolosan ataupun pasukan parti nanti. Dokumen diri kesemua anak kapal dan permit menangkap ikan juga disemak agar tidak melanggar Akta Perikanan 1985. Pemeriksaan kita tengok apa lesen bot sama ada bot ni menggunakan lesen yang dibenarkan ataupun tarikh tempoh lesen dah mati. Okey, jadi tempoh sah sehingga 1/3 2021. Jadi lesen bot ni masih hidup. Nelayan juga disaran menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dalam mengesan individu yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Candak sotong lah. Candak sotong lah. Satu malam je lagi. Satu malam. Biasa. Kawasan mana? Kawasan ni Laut Kuala. Jadi ada nampak aktiviti apakah bot nelayan asing tak ada? Tak ada. Jadi tak ada aktiviti penyelundupan apa bubuk mancung tak ada nampak lah. Kita juga ada pertemuan dengan masyarakat maritim, pertemuan nelayan ni untuk kita kena pasti permasalahan-permasalahan semasa dan juga mungkin kita dapat mengumpul maklumat risikan. Jadi diorang ni lebih tahu apa aktiviti yang berlaku di laut. Menurut Komander Pasukan Polis Marine Wilayah 3, ACP Nur Zaid Muhammad Said, Ops COVID-19 terbaru menyaksikan kejayaan pihaknya merampas 2,992 kg minyak masak, 67 kotak dan 10 guni teh timbang yang bernilai lebih RM22,000 di sebuah stor transit di Tumpat. Jadi mereka ni cuba membawa barang-barang ini saya rasa saya runcit dahulu. Saya runcit disimpan di stok ini. Selepas mereka tunggu kawasan mungkin agak clear kawasan, barulah mereka cuba selundup keluar ataupun selundup masuk ke negara kita ni lah. Permintaan tetap tinggi juga. Banyak aktiviti sosial telah dibuka ataupun di peringkat telah dibuka.
Jadi aktiviti perniagaan pun dah mula start berniaga. Jadi banyaklah permintaan seperti ini. Jadi kita tentulah mereka memiliki kesempatan untuk menyeruduk barang-barang seperti inilah. Untuk rekod, sejak bermulanya PKP pada 18 Mac 2020, sehingga kini, pasukan polis Marin Wilayah 3 Pengkalan Kubu berjaya menyita barangan bernilai lebih RM600,000 dengan menahan 7 orang penyelundup. Tun Hizami Hashim, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jangan lupa amalkan kebiasaan baharu. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa pada.